Di bumi utara semenanjung yang subur terletak sebuah negeri bernama Kataha. Negeri ini bukan sahaja kaya dengan hasil bumi, tetapi juga dipagari oleh adat, maruah dan agama. Namun, di sebalik kesuburan sawah yang menghijau dan sungai yang mengalir, tersimpan bara api perjuangan yang tidak pernah padam. Dari senganak ceruk kampung, lahirlah pahlawan-pahlawan yang hatinya terikat pada Allah, jiwanya terpaut pada tanah kelahiran, dan nadinya berdenyut bersama darah bangsa. Maka bermulalah sebuah kisah di mana perjuangan rakyat Kataha menentang penjajah Siam. Sudah berpuluh tahun kita menjalin ikatan dengan Siam. Namun, keamanan yang dijanjikan masih kabur. Apa untungnya kita terus menghulur ufti jika maruah negeri kita dipijak-pijak, tuanku? Ya, tuanku. Siam tidak menggagak kita habak Sultati Sulmani. Mereka hanya melihat Kataha sebagai jajahan majid untuk tahun ini sahaja. Permintaan mereka bagian gaduh emas, bahan muta dan hamba. Sampai kita harus menggalah. Tidak mengapa panggil sekalian. Susah rombongan kita. Kita hulurkan salam damai. Namun bukan dengan kepala tunduk. Kataha masih berdaulat. Ingat tu. Baik, tuanku. Kami menjunjung perintah, tuanku. Hai, kalau dapat 4 ekor pun cukup lah malam ni. Apa tu? Baca kapal. Ya Allah, itu kapal Siam. Mereka datang. Tuan bendahara, askar Siam datang. Kapal mereka sudah hampir ke pantai. Berapa banyak kapal yang kamu lihat, Kasim? 3 buah, tuan. Besar-besar. Kenapa mereka datang ke sini? Kasim, panggil semua panglima. Siapkan pertahanan. Aku akan ke pantai sendiri. Kita mesti tahu niat sebenar mereka. Apa tujuan kedatangan tuanku ke Kataha? Kami hanya ingin sebentar tuan megat bekalan beras kami kehabisan. Jadi kami hanya memerlukan bekalan beras untuk perangan di Borsyah. Bolehkah negeri membantu kami? Oh, jika itu permintaan, saya dan rakyat kita sudi membantu, tuanku. Mia, Ana, Mewarna. Ya, Tuhan Bendahara. Kumpulkan beras dan berikan kepada tetamu Raja Riu, ya? Baik, Tuhan Bendahara. Akhirnya tibalah pembahasan aku. Dulu aku dipindah, kini Kataha akan rasai akibatnya. What do you whisper? Join yourself! Sultan Ahmad Hassan wants to join the British! Yes, Your Majesty, the information from there is in the palace. The Sultan want to allow British to Her Majesty. I just want to save Kataha from being controlled. Traitor! Kataha should be done! I'm taking it all tonight! I want to control the Ahmad Hassan right now! Nika, sangka raja. Pohon! Ampun, tuanku. Kampung kita diserang. Api menjulang. Rakyat terbunuh. Sekarang Raja Riu ingin membunuh tuanku. Saya nasihatkan tuanku lari dari kampung kita ini agar tuanku dan anak tuanku selamat. Tidak, Dato' tak akan biarkan nyawa rakyat Dato' terus mengalir. Ayahanda! Jangan, bahaya. Biar kita bersembunyi dulu. Anak kandung mohon, ayahanda. Nyawa ayahanda lebih penting sekarang ni. Ya,
kita. Tidak, ayah anda tak akan pergi. Seorang raja tidak bersembunyi di balik ketakutan. Kata akan jatuh tanpa perlawanan. Jika ayah anda berdegil, kami juga turut bergadai nyawa untuk negeri ini. Tidak, kamu putera itu puteri ayah anda. Tidak patut memegang keris seperti seorang lelaki. Kenapa ayah anda? Adakah ayah anda fikir seorang puteri hanya layak duduk di dapur menjahit dan menunggu? Kami juga mewarisi darah pahlawan ayah anda. Jika musuh datang merampas bumi ini, kami juga sanggup bangkit dan bertarung. Tidak, ayah anda tak setuju. Begitu, izinkan kami pula memimpin ayah anda kali ini. Janganlah kami, anak-anak ayah anda sendiri, lari bukan kerana takut tetapi kerana untuk menyusun kekuatan. Mana Sultan Ahmad Tajuddin sekarang? Kami tak tahu. Dari tadi kami di sini. Mungkin dia lari kot. Jasmine, kenapa kau bagi tahu dia? Bukan begitu, Tuan Yusof. Patut rasa Sultan Tajuddin memang tiada di istana ini 3 minggu yang lalu. Bagi dia pergi melihat ayahnya sakit. Jangan menimpa aku! Ayah dia telah meninggal 10 tahun yang lalu. Cepat! Di mana baginda sekarang? So, bersenang biar aku uruskan. Beginilah. Jika kamu berdua beria tahu aku di mana Sultan Ahmad Tajuddin, aku sendiri akan hadiahkan bunga istimewa dan jadikan. Kalau tak, saya akan rampas semua harta kamu dan jadikan kamu sebagai hambaku. Ampun Tuanku, hamba tahu di mana Sultan Ahmad Tajuddin sembunyi. Jasmine, kenapa kau bagi tahu dia? Orang kita dah miskin ke? Terima kasih Tuan Abu Bertiga kerana sudi menghadapi malam ini. Di saat langit terlebih, akan turut bersedih dengan nasib negeri kita. Itu bukan satu beban tuanku. Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk melindungi negeri ini. Benar tuanku, kami sentiasa bersedia berkorban demi kata hak. Syabas tuan. Beta amat terharu dengan semangat juang yang kalian tunjukkan. Namun terus terang hati beta gundah gulana. Malam beta tidak rindu, siang beta tidak senang. Tengku Megat, apakah kabar dari kampung kita? Ampun tuanku, rakyat kita terus menderita. Ramai yang telah dibunuh tanpa belas kasihan oleh Raja Melayu dan askar-askarnya. Dan hidup pula bertempiaran, lari menyelamatkan diri tanpa arah dan tanpa tempat berteduh. Tapi tuanku, yang lebih membimbangkan lagi, kami mendapati bahawa Raja Rio telah mengetahui keberadaan tuanku dan dipercayai baginda sedang menuju ke sini. Benar Tuanku, kami mendengar dari dalam istana Tuanku. Ada di antara di kalangan kerabat Tuanku yang sendiri berkhianat membuka kepada Raja mengenai keadaan Tuanku sekarang. Apa? Diajak dia? Berani je. Siapakah orang yang durjana itu? Ampun tuanku, hamba difahamkan pengkhianat itu ialah Engku Dahilah dan Engku Jasmine tuanku. Apa tidak mungkin sepupu beta sendiri? Adakah ini benar? Benar tuanku, kami telah menyemak maklumat ini dari 2 sumber yang berbeza dan kedua-duanya mengesahkan hal yang sama. Kalau begitu, tiada jalan lain beta tidak akan terus bersembunyi. Jika Raja Rio mahu perang, maka peranglah yang dilakukan. Tapi tuanku, bagaimana dengan anak-anak tuanku? Adakah mereka bersetuju dengan perkara ini? Buat masa ini kita rasakan perkara ini dari puteri-puteri beta. Sekarang beta lebih pentingkan rakyat beta dan keamanan negeri kita. Adakah Tuan Hamba bertiga ada cadangan? Kami juga telah menubuhkan satu kumpulan rahsia Tuanku. Dinamakan gerakan bisik yang dikatakan sendiri Tuanku. Kami bergerak dengan senyap, menghantar maklumat, menutup senjata dan menjaga perangkat di sekitar pelabuhan dan jalan utama. Benar tuanku, kami cadangkan serangan balas dilancarkan pada malam ke-40 dari tarikh serangan pertama. Musuh kini semakin selesa. Mereka mula leka dan angkuh.
ini waktu yang paling sesuai. Gerakan bisik. Namanya baik. Seperti semangat pahlawan, kata Ha. Diam tapi tajam. Baiklah. Beta setuju. Kita akan bangkit bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk maruah negara kita. Kembalilah ke kata Ha. Bila malam ke-40 menjelang dengan menggema dengan jeritan merdeka. Kita tiga berjunjung perintah, tuanku. Ampun tuanku, kami terberdaya, kami tak sanggup. Inilah balasan bagi pengkhianat. Hiduplah kalian dengan dosa dan malu. Tiada belas untuk diri dalam daging. Kami tuanku, lepaskan kami. Beta tidak perlu alasan. Kata hampir hancur kerana mulut dan nafsu kami berdua. Pengkhianat tak akan lagi berjalan berbazir dalam bumi ini. Malam ini kita bukan sekadar bertani, nelayan, pedagang. Malam ini kita adalah askar, kata Ha. Bisikkan taktikmu, sembunyikan dendammu. Kita serang dari belakang. Aku masuk semua seperti raja. Ayo, jangan buang masa lagi. Semua bergerak. Ke arah helmet layu mai. Nang ke arah ada sao? Ali, kita tak boleh bagi Tengku Megat berjuang seorang diri. Benar, kita makan semua malam ini juga demi kata Ha. Pengkhianat! Kau rupanya dalam ini sebaliknya ini! Ini semua salah Baginda Sultan. Sepatutnya akulah jadi pemimpin negeri ini. Tapi tengoklah, Baginda memilih kau berbanding aku. Apa jadi di negeri ini? Lemah! Kau terlalu tamak, Yusof. Kau sanggup gadaikan maruah negeri demi dendam sendiri. Marah? Marah takkan bagi aku kuasa. Kau tak faham bagaimana rasanya dilupakan, ditepikan. Aku hanya ambil semula apa patut milik aku. Kau takkan menang, Tengku. Mengapa saja, Tengku? Biar darahku membasahi tanah ini, aku takkan sesekali berunduk walau selangkah.